bagaikan Al-Kausar, sungai nan indah di taman syurga. Lenyaplah sedihmu dalam wahyu itu, tercipta limpahan lebih manis dari madu. Lenyaplah dukamu di bisik Jibrail, airnya lebih putih dari sungai susu. Kolamnya berlian sewangi kasturi. Silakan Ustaz, sikit. Terima kasih saudara Azhari dan juga Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Suatu hari biasa dalam kehidupan Nabi SAW, Nabi didatangi oleh seorang lelaki, bukan seorang, 3 orang lelaki. Dan bila bertanya kepada Nabi dengan soalan yang sama, Nabi memberi 3 jawapan yang berlainan. 3 orang tanya soalan yang sama, 3-3 Nabi bagi jawapan yang berlainan. Dalam peristiwa yang lain pula, Nabi SAW ketika mana Nabi dikata macam-macam, Nabi dihina, Nabi dicerca dan sebagainya, Nabi hanya menyerahkan segala itu kepada Allah. Dan dalam keadaan itu, Nabi sebenarnya dah berapa hari tak makan tau. Sehingga kan ada satu ketika mana Nabi di boycott, yes that's the word, boycott. Nabi di boycott, Nabi berapa hari tak makan. Sehingga kan ada seorang sahabat datang kepada Nabi dan kata kat Nabi, Nabi lapar. Dia lapar. Dia angkat baju dia, ada satu batu ikat di bahagian ni. Sebab nak tahanlah supaya perut tu sentiasa rasa macam ada benda. Kemudian apa jawab Nabi kepada dia? Nabi tak jawab dengan mulut. Nabi hanya jawab dengan perbuatan. Nabi angkat baju Nabi, Nabi ada 2 ketui batu. Makna kata Nabi lagi lapar. Tapi dalam keadaan itu, Nabi yang dikurniakan syurga kepada dia dengan telaga kausarnya, dengan syafaatnya, Nabi yang ada macam-macam speciality, begitu susah dalam kehidupan dia. Kita yang tidak ada apa-apa speciality, kita hidup begitu senang dalam dunia kita dan tak mau susah. Betul? Kita tak mau susah selalunya, biasanya. Jadi kalau kita kenangkan Nabi, kita akan sentiasa berjaga-jaga diri kita untuk tidak terlalu melampau dalam setiap benda yang kita buat. Betul tak? Kan? Jadi macam, adakah salah melampau itu? Tidak. Cumanya jangan terlalu. Kerana Nabi tak pernah ajar kita begitu. Nabi satu insan yang sangat baik. Jadi, sebelum akhir, salah satu tanda cintakan Nabi, banyakkan berselawat. Selawat pilah sekali pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, lenyapkanlah sedih kami. Moga di bawah sejengkal mentari hilanglah dahaga, azab derita. Mohon syafaatmu berkah Al-Kausar.
Maghrib Kamis dibasuhnya baju, sampaian di luar jendela, berinjak kakinya doakan rembulan, keringkan jemuran, rindu hanya satu. Esok solat Jumat, ingin doa mengatu diri yatim piatu. Oh, malam pun larut dan Yunis. Terima kasih saudara Azhari dan juga Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Baik, di petang yang indah ini, sayup-sayup ni, kita nak bawa semua kepada satu pemikiran yang jarang orang berfikir. Kita boleh hidup dalam keadaan yang tenang. Fresh air, udara yang segar, boleh tengok kumbang-kumbang, burung-burung semua. Yes, kita boleh tengok semua. Tetapi dalam masa yang sama, di waktu yang sama, at the same time, masa yang sama, same second, minit yang sama, saat yang sama, sahabat kita di luar sana, seperti contoh di Palestin sebagai contohnya, Gaza itself, Gaza itu belum tentu boleh duduk macam kita. Belum tentu boleh duduk dan dengan perasaan yang kalau duduk pun dalam keadaan berjaga-jaga. Sekejap lagi bom jatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selesai. Tak boleh. Jadi kenapa ada orang dalam keadaan begitu, ada orang dalam keadaan kita, ada orang dalam keadaan yang lain. Dia duduk pun tak boleh. Nak kata dia dalam keadaan kesusahan pun tidak. Jadi sebenarnya kita ni apa? Kenapa ada, tak bolehkah Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan Maha Pengasih, Maha Penyayang itu menciptakan semua orang sama? Pusinglah satu dunia, semua boleh duduk macam kita. Oh, bahagianya duduk. Semua orang boleh. Kita tengok pada bulan yang sama, matahari yang sama, kita di bawah dia, semua orang boleh sama, relax saja macam kita ada sekarang. Tak bolehkah Allah buat begitu? Sebab Allah buat begitu untuk nak uji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab nak tahu di antara kita siapa yang terbaik daripada yang terbaik. Sebab kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dicipta sebagai hamba. Bijak, pandai. Jangan lupa kita hamba. Silakan saudara Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam pun larut dan Yunis terlena di pintu. Belum pun subuh, api menyambar, lebur kaca jendela, maut berjerubuh, mayat masih di situ, jari merah kecil, erat menggenggam baju basah, airnya mandikan Gaza. Kan Yunis, doamu tulus. Oh, Kan Yunis, Kan Yunis.
menyelamatkan diri. Seakan ada yang menyelimuti pada dinginnya kelembutan, serta hangatnya kerakusan, membatu di puncak nafsu. Ustaz, silakan. Terima kasih saudara Azhari dan juga Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Aset paling penting bagi seorang manusia, hebat macam mana pun dia, cekap macam mana pun dia, setinggi mana pun kejayaan dia, aset yang paling penting adalah kepercayaan diri. Sejauh mana kita percaya diri kita boleh, sejauh itu kita akan boleh bawa diri kita sehingga sampai ke kejora. Okey? Tapi ada tapi di situ. Untuk seorang Islam, dan kita tak boleh menafikan perkara ini, kerana hanya orang Islam saja yang akan mewarisi syurga, pandai. Jadi kita akan mati sebagai seorang Islam dan kehidupan kita adalah sebagai seorang Islam. Kita tak dapat menafikan bahawa keyakinan diri kita akan dibuahkan daripada perasaan kita yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Jadi jangan kita rasa Islam sebagai sesuatu yang mengecam, kerana tak kenal maka pandai. Kita tak akan kenal Islam dan kita akan sentiasa rasakan Islam itu sebagai musuh kita jika kita tidak mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Orang Islam macam mana yang kita hendakkan. Sebagai contohlah kan, sebagai contoh. Adakah terlalu salah untuk kita berkeadaan seperti kita ada sekarang? Tidak. Duduklah sampai berapa lama pun tidak, tak salah. Kerana dalam masa yang sama kita gunakan masa ini untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mengharapkan kepada kita, kenali diri kita dengan menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai panduan. Dan ingat, tak kenal maka tak akan cinta sampai bila-bila. Boleh? Belajar mengenai Islam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seakan ada yang membaluti pegangan dan kehormatanku, hingga pudar citra rasa yang memaknai arti pendirian. Terima kasih.
Bangkitlah bagai matahari, keyakinankan bawamu berlari. Bila dunia tak bersama, terbuntu haluan ke arah mana. Umpama lorong gelap derita, sarat pendam coretan bukan. Selami jauh ke dalam diri, pastikan terbit sinar hati. Silakan Ustaz, lebih sikit. Terima kasih saudara Azhari dan juga Amirul, assistant. Thank you very much. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alright, hari ini lebih kepada Ustaz nak bawa semua untuk kita fikir satu perkara. Apa dia? Alam berbicara. Alam berbicara. Sedar atau tidak sedar, tahu atau tidak tahu, kehidupan hari-hari, pokok, bulan, kumbang dan sebagainya berbicara dengan kita tetapi dalam bahasa yang berlainan. Berbicara ada dua. Satu berbicara melalui lisan, melalui lidah macam kita sedang buat sekarang. Okey. Yang kedua berbicara melalui anggota. Sebagai contoh, semua orang tengok. Semua orang tengok dengan anggota. So, semua benda ini akan berbicara dengan kita dengan pergerakan masing-masing. Dan kenapa perkara ini menjadi satu perbicaraan? Kenapa perkara ini, kenapa kita kena dengar kepada benda-benda ini semua? Kenapa benda ini menjadi satu tarikan kepada kita sepatutnya? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman kepada kita dalam surah Al-Ghashiyah sebagai contoh dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Sadaqallahul azim. Apakah kamu tidak melihat kepada unta? Apakah kamu tidak melihat kepada unta bagaimana dia boleh survive dalam padang pasir yang manusia tak boleh survive lah. Kan? Tak ada ayam, tak ada apa. Tetapi bagaimana manusia kalau jalan di pada pasir, cuba kalau kita tengok dalam filem-filem macam mana kena seret kaki kan, pasir pasyak, tapi unta relax, cool. Tak payah pakai Dockers. Dockers pula, tak payah pakai sneakers. Tak payah. Tak payah pakai DC. Tak payah. Kaki dia Allah cipta sempurna. Mata, bila mai dia ribut secara automatik, zas dia tukar ada Ray-Ban dalam mata dia. Secara automatik. Jadi Allah tanya kenapa tak tengok kepada unta macam mana unta diciptakan? Special. Okey, kalau macam tu tengok kepada langit. Langit yang luas ini, bagaimana bumi Allah sebut nombor dua betul tak? Allah sebut langit, lepas tu Allah sebut gunung, lepas tu Allah sebut bumi. Langit didahulukan oleh Allah sebab Allah nak bagi tahu kat kita, langit ni dia terlalu luas, dia tak ada penghujung dia. Bumi dia bulat tu lah. Sampai habis sampai kat situ lah. Langit yang kita tengok ni, mana ya? Sebenarnya ujung dia kat mana? Tak ada. Jadi langit yang luas ini, dia nak habaq kepada kita, nak bagi tahu kepada kita, hebatnya Allah boleh mencipta langit yang luas ini. Jadi kalaulah perkara-perkara yang hebat ini Allah boleh cipta, tetapi Allah kata kepada manusia, firman Allah surah At-Tin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Maka hebat lagi kita daripada langit, hebat lagi kita daripada unta, walaupun kita kena pakai Ray-Ban kat atas. Walaupun, tapi hebat kita kerana kita boleh berzikir kepada Allah, ingat Allah. Kita boleh baca Quran, ingat Allah. Kita boleh sentiasa ingat Allah dalam keadaan bukan itu saja. Boleh ajak pula, jom kita ingat Allah. Betul? Alam berbicara dengan kita. Oh, kalaulah kita tak buat macam ni, teruk lagi kita daripada kumbang. Kalau kita tak mau ambil apa yang Allah beri kepada kita sebagai pengajaran. Jadi, pesanan terakhir sebelum masuk sikit muzik.
Yang terakhir sebelum kita habis, jangan lupa alam berbicara. Gunakan alam Allah untuk kembali kepada Allah jadi hamba. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketepikan dukamu, ledapkan sangsi hati, kerana jiwamu tak bisa mati. Nasib pun berubah hanya bila kau percaya, biar yang lain tak bersama.